tawaran pekerjaan atau dengan izin job scam bersifat cross-cutting yang memerlukan tindakan whole of government approach dengan izin. Oleh itu, satu jawatankuasa khas yang diterajui oleh KLN telah ditubuhkan bagi menyelesaikan isu sindiket penipuan tawaran pekerjaan dengan melibatkan semua agensi-agensi yang berkaitan. Bagi mewujudkan kesedaran mengenai bahaya sindiket penipuan tawaran pekerjaan ini, KLN telah memanfaatkan pelbagai platform yang tersedia seperti media sosial, media massa, media arus perdana dan hebahan secara fizikal bagi mempertingkatkan kesedaran rakyat Malaysia. Antara usaha yang dilakukan adalah hebahan kesedaran menggunakan infografik dan video serta dokumentari pengalaman sebenar mangsa job scam yang dimuat naik di laman rasmi media sosial seperti YouTube dan Facebook KLN serta PDRM. Selain penyampaian taklimat kesedaran kepada pelajar-pelajar universiti serta pembukaan ruang rerurai seperti semasa Hari Wisma Putra pada 4 November yang baru lalu, kerajaan akan meningkatkan lagi hebahan kesedaran ini kepada lebih ramai lagi rakyat Malaysia melalui pelbagai platform dan juga program ataupun program serentak yang telah dirancang. Semasa ketibaan mangsa job scam dari Peru pada 26 Oktober yang baru lalu, saya juga telah mengadakan sidang media untuk memberi kesedaran kepada umum supaya lebih berwaspada ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negara. Selain daripada langkah-langkah pencegahan seperti hebahan yang saya nyatakan tadi, KLN telah menggunakan jalinan usaha sama antara perwakilan diplomatik Malaysia di luar negara bersama pihak berkuasa tempatan untuk mengesan, menyelamat dan memberikan bantuan konsular kepada mangsa seperti memudah cara proses dokumentasi dan pengeluaran sijil perakuan cemas agar membolehkan mereka pulang ke tanah air dengan selamat. Di samping itu, KLN turut terlibat dalam lawatan bersama PDRM ke Kemboja dan Thailand pada awal tahun ini bagi memperkukuhkan jalinan kerjasama antara pihak berkuasa tempatan yang terlibat. Sehingga 3 November 2023, kementerian ini telah berjaya membawa pulang seramai 518 orang. Sejurus mereka kembali ke tanah air, mangsa-mangsa akan diambil keterangan oleh PDRM untuk membantu siasatan. Kementerian ini juga sedang berusaha untuk mengenal pasti 26 orang mangsa warga negara Malaysia di Laukaing, Myanmar yang terlibat dalam sindiket job scam. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Myanmar, dengan kerjasama di antara kerajaan Thailand dan Vietnam, Filipina dan China sedang menyelaras dan menggunakan segala alternatif bagi membawa pulang 26 orang mangsa sindiket penipuan pekerjaan berkenaan dengan selamat. Dalam masa yang sama, KLN ingin mengingatkan semua warga negara Malaysia supaya sentiasa peka dan berwaspada apabila menerima sebarang tawaran pekerjaan yang diterima menerusi platform media sosial yang meragukan. Sekian dan terima kasih. Sibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan atas usaha untuk menyelamatkan mereka ini yang ditipu oleh sindiket ini. Tuan Yang Dipertua, masalah penipuan kerja ini nampaknya tidak berkurangan sekarang dan menjadi semakin berleluasa. Keadaan menjadi semakin membimbangkan apabila kita tengok penculikan pelancong yang berlaku di Thailand. Ini mengakibatkan penjejasan industri pelancongan di sana. Saya takut pada suatu hari nanti keadaan yang sama juga akan berlaku di Malaysia sekiranya kita tidak menangani isu ini dengan cepat. Jadi soalan saya, apakah usaha bekerjasama antara negara-negara di ASEAN untuk mempantaskan masalah ini? Adakah kerajaan akan mengambil akan menghantar pasukan penyelamat untuk menyelamatkan mangsa penipuan kerja ini seperti apa yang dilakukan oleh negara China. Dan saya ingin tahu juga berapakah peratusan mereka yang diselamatkan ini adalah akibat melalui pembayaran wang tebusan. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Memang masalah ini masalah yang agak rumit
dan memerlukan sebagaimana yang saya nyatakan tadi bahawa whole of government approach. Ya. Jadi maknanya tanggungjawab ini merentasi semua agensi kerajaan, bukan hanya di peringkat Kementerian Luar Negeri tetapi di peringkat agensi seperti PDRM juga akan memainkan peranan. Untuk makluman yang berhormat, di pihak kita sebenarnya telah ditubuhkan jawatankuasa task force sebagaimana yang saya nyatakan tadi bahawa akan mengadakan engagement dari masa ke semasa dengan pihak agensi-agensi di luar negara. Kita juga menjalinkan kerjasama yang hebat dan kita akan mengadakan lawatan dari masa ke semasa. Contohnya yang saya sebut tadi bahawa kita telah mengadakan lawatan bersama PDRM ke Kemboja dan juga Thailand untuk membincangkan cara macam mana kita untuk mengatasi dengan lebih terperinci lagi. Dan untuk makluman yang berhormat Sibu, bagi isu di Myanmar contohnya, kita masih lagi menunggu lampu hijau, green light, daripada pihak berkuasa tempatan di Myanmar untuk membolehkan kita mengadakan lawatan dan juga perbincangan bersama dengan pihak mereka. Ini adalah pendekatan yang telah kita buat dan sedang kita buat. Apa yang kita buat ini kita tidak akan hebahkan kepada umum terlalu awal. Kita takut nanti ia akan mengganggu siasatan, mengganggu usaha-usaha kita. Jadi untuk makluman, sindiket ini dia bermacam-macam jenis. Ada yang sampai dia memeras dari segi wang ringgit pun ada, dari segi penderaan fizikal pun ada. Ini kita ada bukti-bukti. Tetapi kita akan memberikan bantuan konselor sebaik-baiknya kepada semua mangsa-mangsa yang terlibat supaya mereka tahu hak mereka untuk diadili, hak mereka untuk dipertahankan. Terima kasih. Jeroy. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Tuan Menteri. November tahun lalu, anggaran lebih 400 kes penipuan berlaku terhadap rakyat Malaysia. Soalan saya, adakah semua mangsa telah diselamatkan dan sejauh manakah perancangan kerajaan untuk mengetatkan syarat perjalanan dan hanya syarikat berdaftar daripada kerajaan Malaysia serta negara terlibat sahaja dibenarkan untuk mengambil pekerja daripada Malaysia, dan yang keduanya apakah pesanan-pesanan jawatankuasa task force yang ditubuhkan dalam menandingi isu job scam ini? Okay. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Jerai. Sebagai rujukan juga data kita, data resmi yang ada pada Kementerian Luar bagi mangsa-mangsa yang dapat kita jejaki, dapat kita kesan, yang sudah kita kesan, lebih kurang yang sudah berjaya kita selamatkan 518 orang. Ya. Dan yang sedang dikesan ada lagi 186 orang yang sudah kita bawa pulang seramai 500 orang. Jadi maknanya jumlah setakat ini yang mendaftar secara rasmi dan kita sebanyak 704. Banyak laporan-laporan media yang melaporkan lebih daripada itu. Ada yang kata sampai 2,000 orang. Jadi ini barangkali yang belum mendaftar, yang belum dijejaki secara rasmi oleh pihak kita. Jadi kita juga ingin memohon kerjasama kepada semua pihak. Jika ada maklumat, berikan kepada kami supaya kami boleh bekerjasama dengan jawatankuasa task force tadi untuk mengesan dan seterusnya membawa balik kepada masa-masa itu pulang ke tanah air. Untuk soalan seterusnya, beberapa peranan jawatankuasa task force yang ditubuhkan ini antaranya untuk mengesyorkan cadangan option-option yang sesuai. Bagaimana cara untuk kita menyelamatkan mereka. Untuk makluman, jawatankuasa task force ini adalah terdiri daripada PDRM dan diketuai oleh Menteri Luar sendiri, Timbalan KSU, KLN, Peguam Negara, KSU dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri dan ramai lagi. Jadi antaranya peran-peranan mereka juga ialah untuk menyediakan pelan komunikasi yang bersesuaian kepada masyarakat kita. Jangan sampai maklumat yang diterima itu tak betul.
Jadi ini akan mengakibatkan kegusaran, panik di kalangan masyarakat. Kita juga minta jalan kuasa itu meneliti, merancang, memantau, mengkaji, menjalankan tindakan-tindakan yang bersesuaian bagi menangani isu sindiket penipuan tawaran pekerjaan melibatkan warga negara di luar negara. Jadi saya pada kesempatan ini ingin mengambil kesempatan, Puan Speaker, untuk mengingatkan sekali lagi kepada seluruh warga negara Malaysia agar berwaspada dan lebih peka. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah percaya dengan sebarang tawaran pekerjaan yang dibuat di media-media sosial terutamanya. Tawarannya cukup hebat, diberikan tiket penerbangan percuma, diberikan penginapan percuma, diberikan allowance yang tinggi, diberikan makan minum percuma. Memang hebat, memang menarik. Jadi berwaspadalah jika ada sebarang tawaran-tawaran ini, sebelum kita menerima tawaran itu, saya mohon sangat supaya periksa terlebih dahulu. Kita mempunyai seorang jawatan kuasa khas ini adalah pihak PDRM. Pergi balai polis yang berdekatan, minta bantuan mereka, dapatkan maklumat sama ada betul ataupun tidak, to verify maklumat ini. Sebab kita tak mahu berlaku sampai ribuan rakyat kita tersekat di luar negara. Ada juga yang diseksa dan sebagainya. Ini adalah pengajaran kepada kita. Jadi saya mohon supaya dapat berhati-hati dan peka dengan sebarang tawaran yang dibuat. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Dato' Seri Dr. Syahidan bin Kasim Arau. Tuan Pengerusi, pagi-pagi pergi mandi, pergi kerja naik Pro 2. Parlimen bersidang cukup harmoni. Soalan saya nombor 2. Terima kasih, Puan Ibu Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Arau. Untuk makluman Yang Berhormat, pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, peratus keluar mengundi keseluruhan yang dicatatkan adalah sebanyak 74.7%. Manakala pada PRU ke-14 adalah sebanyak 82.3%, iaitu lebih 8% berbanding PRU ke-15. Dan PRU ke-13 adalah sebanyak 84.8%, iaitu lebih 10% berbanding PRU ke-15. Walau bagaimanapun, berdasarkan rekod yang dicatatkan SPR, jumlah pengundi keluar mengundi pada PRU ke-15 sebenarnya adalah lebih tinggi berbanding PRU sebelumnya. Peratusan keluar mengundi yang rendah ini adalah kerana dipengaruhi oleh denominator yang digunakan, iaitu jumlah pemilih berdaftar yang tinggi, kesan daripada pelaksanaan pendaftaran pemilih secara automatik ataupun automatic voter registration, serta penurunan had umur pengundi kepada 18 tahun. Untuk makluman yang berhormat, bagi meningkatkan kesedaran pengundi berkenaan kepentingan mengundi, SPR melalui Akademi Pilihan Raya ataupun APR telah melaksanakan program pendidikan pengundi sejak tahun 2017. Program ini bertujuan supaya segenap lapisan masyarakat diberi kefahaman terhadap pentingnya aplikasi demokrasi melalui platform pilihan raya, proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia, tanggungjawab sebagai seorang pengundi dan implikasinya terhadap negara serta menjelaskan isu-isu serta cabaran yang sering dibangkitkan semasa pilihan raya diadakan. APR melalui kerjasama pelbagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan, persatuan-persatuan, badan-badan bukan kerajaan telah mempergiat pelaksanaan program pendidikan pengundi khususnya kepada golongan anak muda sama ada di peringkat institusi-institusi pengajian tinggi, masyarakat dan komuniti setempat, acara-acara kementerian dan agensi dan tauliahan kepada golongan pendidik dan mahasiswa untuk memberikan pendidikan dan kefahaman mengenai proses pilihan raya. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 206 sesi program pendidikan pengundi ataupun voter education dengan penyertaan seramai 123
1,647 orang peserta telah diadakan. Fokus utama pelaksanaan program ini adalah untuk memberi kefahaman terhadap proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia dan menekankan kepentingan serta tanggungjawab sebagai warga negara untuk keluar mengundi semasa pilihan raya. Bagi tahun 2023 pula, APR telah melaksanakan sebanyak 233 program pendidikan pengundi yang melibatkan penyertaan seramai 66,926 orang peserta daripada pelbagai institusi pendidikan, kementerian serta pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Untuk makluman yang berhormat, SPR dan APR juga turut melaksanakan pelbagai program sebagai usaha yang berterusan dalam mendidik pengundi utama. Iaitu pertamanya, SPR telah menandatangani Memorandum Persefahaman ataupun MOU dan nota kerjasama dengan 20 buah universiti awam, politeknik dan college community pada tahun 2022 bagi memperkasakan program pendidikan pengundi di kalangan pelajar, dan kedua, APR juga mengambil inisiatif perkongsian maklumat berkaitan proses pilihan raya yang ringkas dan mudah difahami. Perkongsian ini dilaksanakan secara dalam talian melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya yang menyasarkan khususnya golongan belia dan anak muda. Konsep pendekatan kepada anak muda adalah berdasarkan kecenderungan anak muda yang berkaitan dengan aplikasi teknologi media sosial, pengaruh rakan sebaya dan keterlibatan mereka dalam proses pilihan raya, sama ada di peringkat nasional ataupun institusi komuniti masing-masing. Oleh itu, program dan usaha pendidikan pengundi muda yang dijalankan oleh SPR meliputi kesemua aspek ini. Selain daripada pendedahan dan pendidikan mengenai kepentingan mengundi yang disampaikan melalui program pendidikan pengundi, SPR turut melaksanakan beberapa inisiatif lain, khususnya dalam mempromosi dan menggalakkan pengundi menjalankan tanggungjawab apabila berlakunya PRU atau PRK, termasuk melaksanakan kempen Jom Mengundi melalui pertamanya pemasangan gegantung ataupun poster dan video galakan mengundi, kedua, penyebaran maklumat berkaitan proses penting semasa PRU dan PRK seperti penamaan calon, pemohonan undi pos, semakan daftar pemilih dan proses pengundian melalui media sosial APR dan SPR, dan ketiganya membuat liputan langsung keseluruhan proses pengundian melalui FB Live, YouTube Live dan TikTok Live untuk makluman dan rujukan seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, Puan Yang di-Pertua, melalui inisiatif ini, selain daripada penyebaran maklumat mengenai proses pengundian, ia juga diharap dapat meningkatkan kesedaran serta memberi penekanan kepentingan tanggungjawab sebagai seorang pengundi untuk terlibat dengan proses demokrasi. Terima kasih, Puan Yang-Pertua. Arau. Ya, terima kasih di atas jawapan yang menyeluruh. Yang Hormat, saya akan tanya yang beriringan. Sejauh manakah kajian kebolehilaksanaan telah dijalankan oleh SPR terhadap cadangan pengundian atas talian yang dicadangkan sebelum ini bagi membenarkan pengundi yang layak untuk mengundi di tempat mereka bekerja atau tinggal tanpa perlu pulang ke negeri masing-masing, serta hak mengundi luar kawasan yang tinggal di luar negara. Yang berikutnya adalah sama ada wujud keperluan kemudahan pengundian pos yang diperlukan seperti yang telah diwartakan dalam Peraturan 31E Peraturan Pilihan Raya 2003 bagi meliputi pemilih yang berdaftar di negeri asal di Sabah dan Sarawak tetapi bekerja belajar di Semenanjung. Yang keduanya adalah pemilih yang berdaftar di Semenanjung tapi bekerja di Sabah dan Sarawak. Selama ini kita dapati perjalanan pilihan raya telah dibuat dengan baik dan cukup harmoni. Saya cadangkan supaya fungsi SPR yang ada sekarang ini diteruskan. Dan Yang Hormat telah menyebut tadi dalam ucapan Yang Berhormat bahawa akan diperluaskan maklumat melalui TikTok. Jadi Menteri Komunikasi yang ada di sini, saya minta jangan halang orang untuk menyampaikan maklumat melalui TikTok. Terima kasih. Terima kasih, Puan Yang-Pertua.
dan Yang Berhormat, berkenaan dengan usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan kaedah mengundi melalui talian ataupun meningkatkan kesedaran pengundian melalui talian. Seperti yang telah pun saya katakan tadi, APR telah pun mengambil inisiatif perkongsian maklumat berkaitan proses pilihan raya yang ringkas dan mudah difahami. Perkongsian ini dilaksanakan seperti yang dikatakan tadi melalui talian. Dan ini adalah seperti yang tadi Yang Berhormat tanya, melalui talian platform media sosial. Ini termasuklah TikTok yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Semua ini adalah usaha-usaha yang bukannya baru, usaha-usaha yang telah pun diambil oleh pihak SPR. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran, to increase voter awareness dengan izin Puan Yang Bertuah, bagi meningkatkan lagi. The hope is untuk meningkatkan lagi voter turnout di peringkat-peringkat di pilihan raya yang akan datang. Untuk makluman Yang Berhormat, sejak PRU ke-15 pada 2022 telah pun terdapatnya 11 pilihan raya, termasuk pilihan raya PRK, dan akan berlakunya lagi satu, iaitu pilihan raya di Kemaman. Jadi kesemua ini, jumlah PRK ini yang banyak ini mungkin akan boleh menyebabkan voter fatigue dengan izin Puan Yang Dipertua. Dan itulah sebabnya usaha-usaha yang dijalankan oleh SPR ini adalah secara agresif, iaitu melalui talian dan sebagainya. Saya rasa itu saja, Puan Yang Bertuah. Terima kasih. Kelang. Terima kasih. Saya dah bangun dah awal, dah duduk. Saya ada niat dah untuk tanya soalan. Sila duduk. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya berkenan tentang asas demokrasi itu sendiri. Asas demokrasi, one man, one vote, one value. Bagaimana perkara ini dapat dilaksanakan jikalau kita nampak ada parlimen yang mempunyai 300,000 pengundi. Ada yang parlimen mempunyai 250,000 atas pengundi. Seperti 300 Bangi, 250,000 Damansara, Kota Raja, ada yang 200,000 hampir 250,000 macam saya, Kelang. Ada pula yang 150,000, ada yang 100,000, ada pula malahan kita nampak ada yang 50,000 ke bawah. So our justice system, kalau kita nampak demokrasi itu, kita nampak sangat dipermainkan dari awal lagi. Saya harap kerajaan hari ini dapat membuat pensempadan semula, memberi justifikasi dan keadilan kepada setiap pengundi dalam menjaga demokrasi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan isu redelineation ataupun persempadan semula, untuk makluman Yang Berhormat, redelineation exercise itu telah pun bermula di Sarawak tahun ini, di Sabah pada tahun 2025 dan di Semenanjung akan bermula prosesnya dalam tahun 2026. Dan proses ini melibatkan SPR membuat kajian dan sebagainya di dalam tempoh 2 tahun, di mana selepas tempoh itu satu laporan yang mengandungi penemuan-penemuan ataupun findings SPR itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri. Jadi dalam proses itu banyak faktor akan diambil kira dalam kajian tersebut oleh SPR, seperti yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Sama ada proportionality itu adalah berkesesuaian. Mungkin kalau kita membandingkan penduduk di Bangi, buat contohnya, lebih kurang 300,000 pengundi, berbanding dengan mungkin Putrajaya yang way less, mungkin 30-40,000. So ini semuanya akan diambil kira oleh SPR dalam kajian mereka tersebut.
Seperti yang saya katakan tadi, proses redelineation itu di Sarawak telah pun mula sekarang. Dan di Sabah dan Sarawak juga akan diadakan dalam masa seperti yang saya telah pun katakan tadi. Terima kasih, Puan Yang Bertuah. Soalan tambahan. Saya jemput Dr. Muhammad Pendek saja. Taufik bin Johari, Sungai Petani. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Jika bicara jangan berlaga, masyarakat bijak serta geliga. Fitnah bukan ciri ahli syurga. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Untuk makluman Puan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat dari Sungai Petani yang penuh semangat pagi ini, Akta Pemajuan Perumahan dalam kurungan Kawalan dan Pelesenan 1966 Akta 118 menyediakan peruntukan bagi kawalan dan pelesenan urusan pemajuan perumahan di Semenanjung Malaysia untuk melindungi kepentingan pembeli serta perkara-perkara berkaitan dengannya. Penguatkuasaan di bawah akta ini bermula daripada tempoh kelulusan permit iklan dan jualan dikeluarkan kepada pemaju di bawah Peraturan 5, Peraturan Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1989 sehingga pengeluaran keseluruhan wang oleh pemaju di bawah Peraturan 11, Peraturan Pemajuan Perumahan dalam kurungan Akaun Pemajuan Perumahan 1991. Ini merangkumi proses pengiklanan, penjualan, proses menandatangani perjanjian jual beli, ringkasannya PJB, yang berlaku dalam tempoh pembinaan sehinggalah tamat tempoh liability kecacatan atau dengan izin Defect Liability Period DLP. Antara cabaran dalam penguatkuasaan pemajuan perumahan mengikut Akta 118 adalah seperti berikut. Pertama, pembinaan rumah 4 unit dan ke bawah. Ini kerana kalau akta itu hanya terguna pakai bagi pemaju yang membina lebih daripada 4 unit ke atas. Kedua, pengiklanan dan penjualan rumah oleh pemaju atau ejen jualan sebelum kelulusan permit iklan dan jualan diluluskan. Ketiga, pengambilan bayaran pendahuluan dengan izin booking fee oleh mana-mana pihak. Keempat, penjualan rumah selepas memperolehi sijil perakuan siap dan pematuhan Certificate of Completion and Compliance dengan izin CCC dan pemilikan kosong Vacant Possession VP. Seterusnya, pengeluaran wang oleh pemaju di bawah Peraturan 11 tidak dapat dipantau oleh Jabatan Perumahan Negara atau melalui KPKT disebabkan oleh tiada ikatan dan koordinasi di antara KPKT dan institusi kewangan. Seterusnya, ketidakakuran oleh pemaju untuk melaksanakan tindakan pembaikan dalam tempoh DLP dan akhir sekali projek itu adalah komersial ataupun kompleks perniagaan. Kementerian tidak menafikan cabaran penguatkuasaan yang dinyatakan di atas adalah disebabkan oleh kelompongan dalam Akta 118 dan peraturan-peraturannya di luar bidang kuasa Akta 118 dan terdapat pertindihan dengan perundangan lain seperti Akta Kanun Tanah Negara 1965, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, Akta Hak Milik Serata 1985 dan Akta Pengurusan Serata 2013. Dalam proses kementerian membuat pindaan kepada Akta 118, cabaran-cabaran ini akan dikurangkan melalui penambahbaikan proses jual beli kediaman yang dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya dan meletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada pemaju untuk mematuhi peraturan sedia ada. Sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Sungai Petani. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang cukup komprehensif. Ternyata banyak cabaran dalam kita melaksanakan akta ini. Soalan tambahan saya adalah apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kementerian supaya cabaran-cabaran ini dapat ditangani dan adakah pihak kerajaan bercadang untuk menaikkan paid up capital daripada sekarang sebanyak RM200,000 seperti Akta 118 kepada nilai yang lebih tinggi, dan kepada pemaju-pemaju yang melakukan kesalahan adakah akan terus di blacklisted atau diberikan kompaun terlebih dahulu dan bagaimanakah prosedur itu berlaku. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Sungai Petani.
Sementara jawapan itu mungkin lebih komprehensif apabila pindaan itu dilakukan. Mungkin saya boleh menerangkan beberapa keadaan yang kita boleh tambah baik ketika ini. Sebagai contoh, bila disebut tadi soal untuk membina rumah, untuk masuk bawah akta pembangunan perumahan ini, maka pemaju itu perlu mendapatkan kebenaran melalui dua perkara, iaitu yang dipanggil permit pengiklanan dan jualan AP dan juga permit sebagai lesen pemaju DL. Dulu sebelum ini APDL itu didapatkan bersekali. Apa yang berlaku sebagai contoh, apabila ada pemaju ingin memajukan kawasan perumahan, mereka memohon dulu kebenaran merancang di pihak berkuasa tempatan. Daripada situ baru proses itu seterusnya, dan sebelum dia menjual, maka dia akan datang kepada kementerian untuk memohon APDL. Tetapi di sini ada kelompongan kerana bila pemaju itu memulakan kebenaran merancang itu, mereka bukanlah pemaju sebenarnya. Maka sebab itu apa yang dilaksanakan ketika ini, tahun ini sebagai contoh, walaupun nampak perkara ini kecil tetapi impak dia besar, iaitu kita pisahkan dua lesen tadi, iaitu permit pengiklanan dan jualan AP dan juga DL, yang mana ketika ini pihak kementerian mewajibkan pemaju mendapatkan DL terlebih dahulu. Development license itu barulah dia memasuki proses merancang dan kemudiannya untuk menjual dan sebagainya. Maka kawalan itu walaupun nampak ringkas tetapi sangat besar implikasinya. Cuma dua perkara yang mungkin saya boleh sentuh secara ringkas, memang kementerian mempertimbangkan yang mana Sungai Petani sebut tadi, soal bayaran deposit itulah antara pegangan yang ada dengan pihak kerajaan bila berlaku masalah kepada projek tersebut. Itulah wang yang kita masih boleh pegang daripada pemaju. Maka sebab itu memang kita sedang teliti dan juga untuk menambah kawalan akaun HDA itu sendiri. Dan yang terakhir sekali dalam soal bagaimana untuk kita senarai hitamkan, memang itu antara pertimbangan yang kita utamakanlah untuk memastikan perkara ini daripada terus berulang dan berulang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Kuantan. Terima kasih. Speaker. Datuk Speaker. Sila duduk. Jadi saya amat bersetuju bahawa perlu ada penambahbaikan pada Akta 118 kerana ia sudah lama. Dia sudah lama. Jadi kita melihat di antara faktor rumah yang tidak terjual kerana harga dia tinggi, kelemahan pemilihan lokasi dan juga kekurangan akses kemudahan awam. Jadi soalan saya, apakah usaha kerajaan untuk meminda akta ini seperti mewajibkan kajian kedaya hidupan untuk memastikan spesifikasi rumah memenuhi permintaan dan tawaran harga adalah mampu milik, serta sentiasa menghantar laporan pemasaran kepada kerajaan sebagai langkah pemantauan keboleh pasaran sektor kediaman. Yang keduanya adalah bagi perubahan yang sakit dan lewat siap, bebanan keuangan ini ditanggung oleh pembeli dan juga pembeli membayar sewa rumah dan juga membayar pinjaman bank. Apakah kerajaan bercadang untuk menyemak mekanisme bayaran rumah hanya bermula selepas serahan kunci dibuat? Dan yang terakhirnya, bagi projek pemaju perumahan yang disekat ataupun disenarai hitam, adakah pemaju yang disenarai hitam ni, adakah projek perumahan baru ni, adakah dia memohon semula dengan syarikat perumahan lain? Maksudnya dia menggunakan syarikat lain. Adakah pemantauan kita lakukan terhadap syarikat-syarikat yang telah disenarai hitam? Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Kuantan. Memang dia sering bertanya dengan saya. Ini dia bertanya terlalu banyak. Jadi saya cuba rungkaikanlah sebab ini adalah untuk pencerahan dengan bakal pembeli rumah di luar sana. Jadi sebagai contoh dalam isu rumah tidak terjual ataupun kegagalan untuk pemadanan antara permintaan dan juga supply itu, dari sudut pandang pihak kementerian, memang antara cabaran yang kita hadapi di bawah industri perumahan, malah di bawah KPKT sendiri, maklumat data perumahan itu tidak sepenuhnya berada di bawah KPKT. Yang ada sebab kita hanya kawalan melalui APDL, sedangkan sebagai contoh pasaran sekunder, pasaran subsale itu bukan dikawal oleh pihak KPKT.
Jadi sebab itu dalam cadangan Yang Berhormat tadi lebih kepada penguatkuasaan untuk mewajibkan maju melaksanakan kajian sebelum melaksanakan projeknya. Bagi saya perkara itu sepatutnya pemaju tak perlu diarahkan kena buat kerana perkara itu adalah ada kesan kepada soal aliran tunai dan sebagainya. Cuma di peringkat kementerian, macam contoh semalam, memang kita baru selesai mengadakan satu seminar berkaitan dengan data raya analytics ataupun big data analytics untuk memulakan usaha menghimpunkan semua data yang berkaitan ke dalam industri perumahan ini daripada construction, daripada memahami lokaliti, permintaan dan sebagainya untuk satu unit pangkalan data. Dan perkara ini seiring dengan yang dibawa oleh pihak kerajaan, kita tahu PADU sebagai contoh untuk membantu kerajaan mengenal pasti kaedah subsidi bersasar. Tapi untuk menguruskan industri perumahan, perkara yang paling asas yang kita kena tengok itu adalah soal data, soal yang Berhormat sebut tadi. Maka sasarannya memang kita dah ada garis panduan untuk menyusun kaedah tersebut. Bagi persoalan yang lain, saya rasa kita akan jawab dalam sesi seterusnya lah, bagi beruang kepada menteri-menteri lain untuk jawab pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya jemput Datuk Seri Iqmal Hisham bin Abdul Aziz Tanah Merah. Terima kasih. Soalan saya nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah terhadap soalan yang dikemukakan. Sebagai makluman, 94 hospital Angkatan Tentera Kem Terendak Melaka telah beroperasi semenjak tahun 1964 bagi memberikan perkhidmatan dan manfaat kesihatan kepada anggota tentera, veteran ATM dan orang awam sekitar Kem Terendak. Bagi meneruskan kesinambungan serta memastikan mereka mendapat perkhidmatan kesihatan yang terbaik, Kementerian Pertahanan telah mengambil inisiatif dengan memohon peruntukan bagi projek pembinaan baharu Hospital Kem Terendak ini untuk menggantikan hospital sedia ada dalam rancangan Malaysia yang ke-12, RMK 12, Rolling Plan yang kedua, tahun 2022 yang telah diluluskan oleh kerajaan. Kapasiti hospital baru ini adalah 150 katil dengan anggaran kos 325 juta. Dan projek ini dijangka akan bermula pada pertengahan tahun 2024. Pelbagai kemudahan kesihatan baru yang bakal ditawarkan meliputi kepakaran yang diperlukan bagi menyokong keperluan operasi ATM seperti kemudahan Dewan Bedah, ICU, kepakaran traumatologi, pembedahan ortopedik dan juga perubatan dalaman. Di samping itu juga kemudahan kepakaran kesihatan berkaitan keluarga, warga ATM termasuk veteran ATM serta penduduk sekitar turut dititik beratkan. Antara kemudahan kepakaran dan klinik yang bakal disediakan adalah seperti klinik keluarga dan pesakit luar, pusat rehabilitasi serta kemudahan rawatan pergigian. Dan untuk makluman juga, hospital baru ini juga bakal dilengkapi dengan peralatan moden seperti MRI dan CT scan, dan ia juga bakal dihubungkan melalui sistem pengurusan hospital secara digital yang membolehkan maklumat pesakit dikongsi secara bersama antara fasiliti kesihatan milik ATM dan awam secara maya. Secara keseluruhannya, hospital ini akan memberikan impak positif kepada perkhidmatan kesihatan bukan sahaja kepada warga ATM tapi secara khusus tapi turut dinikmati oleh warga awam. Itu saja jawapan. Tanah Merah. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri daripada Alor Gajah. Soalan tambahan saya, Yang Berhormat Timbalan Menhan, bagaimana dengan unjuran keperluan perjawatan bagi hospital baru nanti dengan ada Yang Berhormat Timbalan Menteri beritahu ada 150 katil dengan berbagai kemudahan yang bakal akan diadakan di hospital baru tersebut. Setahu saya lah Yang Berhormat Timbalan Menhan, perjawatan yang ada sekarang tidak mencukupi untuk menampung perkhidmatan sedia ada, apatah lagi dengan pertambahan perkhidmatan yang akan ditawarkan. Saya berharap
Pihak kerajaan dapat mengkaji segala keperluan perjawatan supaya segala perkhidmatan yang ditawarkan dapat diberikan dengan optimum dan berkesan, terutama kepada warga ATM yang telah kita tahu telah banyak berkorban masa, tenaga dan nyawa untuk pertahanan negara kita. Kita tak mahu sebenarnya kita punya hospital yang serba moden dan canggih, tapi Malang ini mempunyai masalah kekurangan doktor pakar ataupun subspesialis, kaki tangan dan lain-lain. Boleh tak kerajaan melalui MINDEF memperkenalkan semula hikmat wajib perkhidmatan seperti dahulu, atau wujudkan doktor kontrak yang mana mereka perlu berkhidmat selama 3 tahun tetapi tak perlu join sistem Angkatan Tentera. Sebab kalau join sistem Angkatan Tentera, mereka terpaksa lalu training selama sebulan. Jadi doktor kontrak ini tak perlu join Angkatan Tentera, hanya sekadar untuk menampung kekurangan doktor di hospital tentera sebagaimana yang dilaksanakan di hospital di bawah KKM. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah atas beberapa persoalan dan juga cadangan yang dikemukakan. Memanglah kita tahu bahawa asas Hospital Angkatan Tentera ini adalah memberikan perkhidmatan kepada anggota pertahanan kita. Sebab itu kalau kita lihat perkhidmatan dan juga unit trauma itu antara yang diberikan penekanan oleh Hospital Angkatan Tentera. Jadi bila kita membangunkan hospital baru ini bagi menggantikan hospital yang lama, memanglah kalau kita lihat macam saya sebutkan tadi, ada beberapa kepakaran-kepakaran baru yang kita letakkan dalam hospital ini, dan sudah barang pasti jumlah anggota itu kita ambil kira. Jadi kalau disebut tentang pertambahan, yang sudah barang pasti akan ada pertambahan dari segi anggota itu juga. Tapi dalam masa yang sama, seperti mana yang sebut tentang model bagaimana kita mahu melengkapkan kepakaran itu, sebenarnya kita bekerjasama juga dengan Kementerian Kesihatan. Saya ambil contoh macam unit wanita dan juga kanak-kanak. Jadi ini kita kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan kita mengambil kira juga sama ada dari segi perkhidmatan tetap maupun perkhidmatan kontrak itu. Itu yang saya. Sri Gading. Terima kasih, Puan Speaker. Persoalan kita sekarang ini kalau kita lihat dari segi dalam suasana aman negara kita, kepentingan kepada kepakaran-kepakaran tertentu mengenai anggota tentera, doktor tentera, kita perlukan pertingkatkan. Bukan saja dari segi peralatan tetapi juga pengalaman untuk menghadapi suasana perang dan sebagainya. Adakah kerajaan berhasrat dalam suasana Palestin pada hari ini yang diceroboh begitu teruk, kerajaan ataupun tentera, anggota perubatan tentera ini dihantar ke sana sebagai membantu dari segi kemanusiaan? Adakah itu perlu dilaksanakan untuk dapatkan pengalaman sekiranya berlaku perkara yang seumpama di negara kita? Terima kasih kepada Yang Berhormat Sri Gading untuk makluman Puan Yang di-Pertua. Memang kita di Kementerian Pertahanan kita mempunyai hospital medan seperti mana yang selalu kita sebut. Sama ada bencana dalam negara, bencana luar negara atau keperluan-keperluan yang diputuskan oleh negara. Sebagai satu contoh, memang kita telah menghantar hospital medan kita di kala Turki menghadapi bencana di kala itu. Jadi kita sebenarnya bersedia, Kementerian Pertahanan ini, untuk memberikan, terutamanya kalau kita lihat bantuan kita di Gaza itu sendiri. Sebab itu kita di Kementerian Pertahanan, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri juga, kita sentiasa bersedia terpulang kepada keputusan itu. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, hospital medan kita akan sentiasa kita bersiap sedia dalam apa juga keadaan, sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Saya jemput Tuan Ridwan bin Rubin Tenom. Dan saya Nara Suswaf. Selamat pagi. Soalan nombor 5. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, MOSTI melalui agensi Nuklear Malaysia giat menjalankan penyelidikan, pembangunan dan inovasi atau R&D&I berteraskan teknologi nuklear dalam bidang pertanian melibatkan penghasilan varieti baka baru, tanaman yang lebih berkualiti, penghasilan produk biobaja dan penggalak tumbuhan dan juga pembangunan sistem pengurusan ekosistem pintar. Bagi tujuan tersebut, mulai daripada tahun 2016 sehingga tahun 2023,
Mosti telah memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 15.73 juta untuk pembangunan teknologi nuklear dalam bidang pertanian. Menerusi penyelidikan, pembangunan dan inovasi yang telah dilaksanakan, nuklear Malaysia telah berjaya menghasilkan serta mengkomersialkan produk biobaja dan kitosan yang berupaya meningkatkan kecekapan penggunaan baja dalam keseluruhan rantaian tanaman pertanian. Teknologi nuklear ini turut diaplikasi dalam pembangunan kaedah pengurusan pertanian cekap atau precision agriculture dengan izin, melibatkan teknik pencirian kesuburan tanah, strategi pembajaan dan pengurusan air serta sistem pemantauan dan prediksi serangan penyakit tanaman. Nuklear Malaysia juga telah membangunkan loji rumah hijau gamma yang diiktiraf sebagai IAEA Collaborating Center oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa bagi menyediakan khidmat penyinaran tumbuhan dan bahan kultur tisu untuk tujuan pembiakbakaan dan peningkatan ciri tanaman yang boleh dimanfaatkan oleh sektor pertanian negara. Manakala bagi meningkatkan kepakaran teknikal dalam aplikasi penyinaran, Mosti telah membangunkan loji Alurtron dan loji Sinagama dalam fasiliti nuklear Malaysia yang menyediakan khidmat penyinaran bagi kawalan mutu pelbagai produk komoditi pertanian seperti buah-buahan serta peralatan perubatan, produk farmasi, makanan dan kosmetik. Menerusi teknik biak baka mutasi pula, nuklear Malaysia telah berjaya menghasilkan varieti baka baru tanaman yang berdaya tahan tinggi terhadap penyakit serta ancaman cuaca dan serangga. Antara benih baru tanaman yang berjaya dihasilkan melalui teknik ini adalah benih padi NMR 152 atau juga dikenali sebagai padi nuklear. Varieti padi ini telah diberakukan oleh Jawatan Kuasa Bantuan Kerajaan kepada Industri Padi dan Beras dan juga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia sebagai benih padi sah dan telah mula digunakan oleh petani di bawah skim subsidi kerajaan. Hasil kajian mendapati varieti padi ini yang ditanam di pelbagai lokasi di semenanjung Malaysia menunjukkan purata hasil padi boleh ditingkatkan dari 20% hingga 60% bergantung kepada lokasi, pengkelasan tanah dan juga kaedah pengurusan sawah yang baik. Selain itu, pembangunan fasiliti analisa isotop stabil juga membolehkan pengkelasan model varieti beras asli menggunakan profil unsur organik dan isotop bagi membantu petani memanfaatkan kaedah profil unsur organik dan isotop dalam usaha memperoleh pengiktirafan ke atas produk padi seperti label petunjuk geografi dan produk organik. Maka Mosti akan terus komited untuk memaju dan meningkatkan pencapaian penyelidikan, pembangunan dan inovasi dalam bidang pertanian bagi membantu meningkatkan produktiviti pertanian dan seterusnya menyokong usaha kerajaan dalam menambah baik kualiti, mutu dan meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara. Sekian dan terima kasih. Tenom. Paling kunangan Pak Kako, Pensikal, terima kasih. Timbalan Menteri, Pensiangan atas jawapan yang sangat terperinci. Baru-baru ini saya terbaca di akhbar mengenai varieti padi NMR 152 oleh Jabatan Nuklear Malaysia yang mampu menghasilkan sehingga 10 tan sehektar. Saya sangat tertarik dengan varieti padi ini melihat kepada purata hasil padi bagi luar jelapang padi mengikut negeri dari tahun 2017 sehingga tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia menunjukkan kadar pengeluaran padi di Sabah menurun daripada 2,913 kg sehektar menurun kepada 2,759 kg sehektar tahun 2020.
Keadaan ini dilihat sangat Ringkaskan soalan. membimbangkan jika ianya dibiarkan berterusan. Soalan saya, sejauh manakah pelaksanaan padi NMR 152 yang dikeluarkan oleh Jabatan Nuklear Malaysia dapat meningkatkan pengeluaran hasil padi di Sabah bagi merealisasikan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Sabah sebagai jelapang padi kedua menjelang 2030. Terima kasih. Paring kewenangan pihak aku, Saudara YB Tenem, terima kasih kerana prihatin kepada isu pengeluaran padi di Sabah yang semakin berkurangan. Sebenarnya saya juga amat risau apabila YB sebut data daripada Jabatan Pertanian Malaysia yang menunjukkan bahawa kadar pengeluaran padi di Sabah telah menurun sejak 2-3 tahun yang lalu. Terima kasih saya ucapkan kepada YB Tenem kerana kreatif dalam memikirkan bagaimana sains dan teknologi boleh memainkan peranan di sini bukan saja untuk meningkatkan pengeluaran padi di Sabah tetapi juga meningkatkan ekonomi pesawat dan menangani isu keselamatan makanan kita. Maka berkaitan dengan varieti padi NMR 152 iaitu hasil R&D teknologi tempatan yang dibangunkan oleh MOSTI yang saya sebut tadi mampu meningkatkan pengeluaran padi daripada 20% hingga 60% dan mengurangkan kos input pertanian seperti baja di antara 30% hingga 50%. Jadi buat masa ini, Nuklear Malaysia sedang dalam usaha untuk membawa dan mengkomersialkan benih padi NMR 152 di bumi Sabah untuk mempelbagaikan benih padi sedia ada bagi memberi lebih pilihan kepada pesawat. Cuma cabarannya ialah varieti ini belum diperakukan oleh Jabatan Pertanian Sabah. Maka kita tidak dibenarkan untuk membawa masuk varieti ini untuk digunakan di bumi Sabah. Oleh itu, mesti mencadangkan untuk berkolaborasi dengan Jabatan Pertanian Sabah dalam penyelidikan varieti baru diadakan di Sabah untuk meningkatkan hasil tanaman padi tempatan. Dan kita berharap melalui usaha bersepadu ini Jabatan Pertanian Negeri Sabah akan bersedia untuk memudah cara kelulusan penggunaan secara meluas benih padi NMR 152 ini supaya hasil R&D ataupun homegrown teknologi yang bernilai jutaan ringgit ini dapat dinikmati bersama oleh rakyat Sabah dan bukan oleh pesawat semenanjung Malaysia sahaja. Sekian dan terima kasih. Sabak Benam. Terima kasih Yang Berhormat Puan Yang Di-Pertua. Saya mendengar dengan tekun dan tidak terburu-buru mengamati setiap jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Masalahnya ialah yang dihadapi oleh pesawat-pesawat di seluruh negara sekarang ini ialah penurunan hasil tuaian, peningkatan harga input, baja, racun dan sebagainya, dan masalah kesuburan tanah. Jadi justru itu sahabat Imam ingin bertanya sejauh mana R&D yang dibuat oleh Agensi Nuklear Malaysia dapat membantu untuk menghasilkan input yang berkualiti tetapi murah dan ini dapat meningkatkan hasil tuaian petani di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sabak Bernam. Terima kasih atas soalan ini. Nampaknya YB prihatin mengenai isu-isu pertanian dan juga pesawat khususnya di kawasan Yang Berhormat. Untuk maklumat Yang Berhormat, kebetulan pada 6 hari bulan November 2 hari yang lalu, sekumpulan pakar daripada Nuklear Malaysia telah turun ke kampung Sungai Panjang bagi bertemu dengan pesawat-pesawat di kawasan Yang Berhormat mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh pesawat di Kampung Sungai Panjang Sabak Bernam, di mana pihak Malaysia telah menyatakan bersedia untuk menawarkan khidmat kepakaran dan teknologi yang ada. Sebelum proses menanam, kita perlu melihat kepada yang pertama dan yang paling penting adalah tahap kesuburan tanah. Dan di sini kita menggunakan kaedah yang dinamakan analisis radioisotop. Untuk pertama, mengenal pasti tahap kesuburan tanah. Yang kedua, kualiti air permukaan di bawah
tanah, dan yang ketiga pemantauan kesuburan tanah. Analisis ini penting untuk mengetahui elemen yang bermanfaat serta elemen yang merosakkan kualiti tanah dengan terperinci. Jadi secara amnya, ini fakta menarik, kesuburan kawasan tanah sawah di Sungai Panjang Sabak Bernam adalah rendah berbanding dengan kawasan tanah sawah di Sekincan Selangor sebagai contoh. Sekiranya tahap kesuburan tanah tersebut dirawat dan dipulihkan dahulu daripada kelas 3 kepada kelas 1 seperti apa yang ada di Sekincan, maka hasil padi itu boleh ditingkatkan. Ini adalah kerana hasil kajian mendapati bahawa pada keadaan kelas 1, input pertanian seperti baja boleh dikurangkan di antara 30% hingga ke 50%. Selain itu, Nuklear Malaysia juga mempunyai produk biobaja dan penggalak tumbuhan yang boleh meningkatkan nutrien mikro yang tersedia kepada tanaman, dan kita ada beberapa teknologi di MOSTI seperti teknik resistivity, vitokitosan sebagai penggalak tumbuhan, isotop stabil N15, dan juga kita menggunakan kaedah drone dan soil mapping yang boleh digunakan untuk pemantauan bagi pemetaan tanah secara lebih tepat. Maka seperti yang disebutkan tadi, MOSTI bersedia untuk memberi khidmat kepakaran kepada pesawat tani padi termasuk yang berada di kawasan Sabak Bernam. Sekian dan terima kasih. Saya jemput Tuan Jahari bin Kecik Jeli. Puan Yang Dipertua, soalan jeli nombor 6. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih ahli yang berhormat. Puan Yang Dipertua, liputan 4G di kawasan berpenduduk di negeri Kelantan setakat suku ketiga tahun 2023 ialah 96.68%. Manakala kalah liputan 4G di Jeli ialah 86.17%. Kuala Musang 77.84% dan Kuala Krai 85.66%. Tanah Merah berapa peratus? Tanah Merah. Tanah Merah tak boleh Di luar jawapan, tetapi kalau Tanah Merah dapat dosis daripada kaunter MCMC, jawapan di sana. Kalau tak dapat, boleh dapat daripada saya nanti. Bagi Parlimen Jeli, setakat suku ketiga tahun 2023, 4 daripada 12 menara baharu telah siap dan beroperasi. Kesemua 97 stesen pemancar telah siap dinaik taraf dan 1,113 daripada 3,103 premis telah tersedia denganlah sambungan gentian optik. Bagi Parlimen Kuala Musang, 4 daripada 24 menara baharu telah siap dan beroperasi. Kesemua 244 stesen pemancar telah siap dinaik taraf dan 4,689 daripada 9,646 premis telah tersedia denganlah sambungan gentian optik, dan kesemua 18 lokasi kampung orang asli telah dipasang denganlah perkhidmatan jalur lebar melalui satelit ataupun kita panggil BWA. Bagi Parlimen Kuala Krai, sejumlah 7 daripada 31 menara baharu telah siap dan operasi. Sebanyak 181 daripada 183 stesen pemancar telah siap dinaik taraf dan 2,855 daripada 6,729 premis telah tersedia dengan sambungan gentian optik. Bagi inisiatif yang dirancang dijangka akan siap dan beroperasi secara berperingkat pada penghujung tahun 2025. Puan Yang Dipertua, pelaksanaan rangkaian 5G oleh Digital Nasional Berhad DNB di seluruh negara sedang dijalankan secara berperingkat dan kebanyakannya tertumpu di kawasan-kawasan
berkepadatan tinggi serta mempunyai aktiviti-aktiviti ekonomi yang berimpak tinggi. Sehinggalah 31 Oktober tahun ini, liputan di kawasan berpenduduk ataupun kita panggil KOPA di seluruh negara telah mencapai 73%, manakala untuklah negeri Kelantan telah mencapai 45.5%. Bagi pembinaan tapak 5G di negeri Kelantan, DMB menyasarkan sebanyak 199 tapak 5G akan disiapkan secara berperingkat sehingga Disember 2023. Setakat 31 Oktober tahun ini, sebanyak 132 tapak 5G telah siap dibangunkan, termasuk 5 di Jeli, 4 di Kuala Musang dan juga 2 di Kuala Krai. Kerajaan juga turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence dengan izin POP, hak gentian optik. Sehinggalah 31 Oktober tahun ini, sebanyak 37 daripada 167 POP berjaya disiapkan di Kelantan dan melibatkan 4,048 premis telah tersedia denganlah sambungan gentian optik untuklah dilanggan oleh komuniti setempat. Dari jumlah tersebut, 4 daripada 19 POP telah siap dibina di Jeli, 5 daripada 36 POP telah siap dibina di Kuala Musang dan 4 daripada 35 telah siap dibina di Kuala Krai. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Jeli. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah menjawab soalan tadi. Very komprehensif dan terlalu detail dengan data dan juga figure. Terima kasih. Namun begitu, jika dilihat sekarang ini, syarikat telco misalnya, banyak menawarkan pelbagai pakej internet dengan tagline-nya berkelajuan tinggi tanpa had. Okay. Termasuklah pakej ramah baru-baru ini untuk kepentingan rakyat, untuk rakyat mendapat capaian internet berkelajuan tinggi. Persoalannya ialah, di kawasan Laut Bandar, misalnya di Jeli, di Kuala Krai, di Gua Musang, walaupun dah terpapar 4G atau 5G, tetapi masih lagi tidak dapat nak akses internet tersebut. Sentiasa tersekat-sekat, macam siput, berjalan-jalan pelan-pelan. Soalan saya ialah, adakah kelajuan ini, walaupun disebut oleh telco tanpa had, ianya dihadkan oleh syarikat tersebut ataupun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yang menyebabkan internet tadi tersekat-sekat? Itu the first questions. Yang kedua ialah soalan kedua ialah, walaupun pemancar banyak didirikan, dipasang seperti mana yang disebutkan tadi, namun masih juga capaian itu tak dapat akses secara memuaskan di kawasan-kawasan yang saya nyatakan tadi. Sekian. Terima kasih Datuk. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Jeli ataslah soalan tambahan tersebut. Pertama, kalau untuk liputan 5G adalah sangat-sangat penting bahawa pengguna itu subscribe kepada plan 5G dan juga mereka mempunyai peranti mereka, handphone mereka adalah bolehlah sesuai untuklah kegunaan 5G. Untuklah makluman Dewan Yang Mulia ini, setakat ini kita ada pengguna sebanyak 49 juta pengguna. Maksudnya ada orang yang lebih daripada satu nombor. Tetapi peranti 5G setakat ini kalau ikutlah laporan adalah 7 juta sahaja. Ya, itu sebablah bahawa kementerian telahlah bekerjasama denganlah syarikat telco dan jugalah menggalakkan mereka untuklah mempromosikan pakej ramah 5G di mana pengguna-pengguna juga boleh dapat beli peranti 5G dengan harga yang murah. Jadi itu adalah salah satu faktor pertama. Maksudnya untuk kawasan-kawasan sepertilah Parlimen sini memang sudah ada 5G. Tetapi kalau ada yang berhormat yang tidak subscribe kepada plan 5G ataupun peranti yang diguna pakai tidak tidak sesuai untuklah kegunaan 5G. Jadi memang mereka menghadapi mereka tak ada akses kepada 5G dan juga kelajuan yang dijanji oleh 5G. Tetapi selain daripada itu, saya juga akui bahawa memang kadang-kadang kita juga akan mendapati bahawa
bahawa ada gangguan kelajuan internet. Jadi MACC akan selalu tersedia untuklah menerima laporan ataupun aduan daripada orang awam untuklah maklumat maklumat yang berhormat. Untuklah tahun ini, setakat ini kami telah buat audit sebanyak 12 lokasi untuklah kita jalankan tes kelajuan, ujian kelajuan di tempat tersebut. Dan di antaranya kalau kita mendapati bahawa kelajuan itu tidaklah ikut ataupun mendapati hak yang kelajuan yang telah ditetapkan oleh MCMC, jadi surat amaran akanlah dikeluarkan kepada syarikat telco. Jadi ini adalah antara usaha KKD dan juga MCMC untuk memantau perkhidmatan yang dirasai oleh semua pengguna-pengguna. Terima kasih Yang Berhormat Jali. Tampin. Terima kasih Timbalan Di-Pertua. Adakah kementerian memantau secara berterusan dilakukan oleh kementerian untuk memastikan mutu perkhidmatan internet sentiasa berada dalam keadaan baik, khususnya di kawasan yang kerap mengalami gangguan? Seterusnya, adakah pengguna perlu membayar upgrade daripada 4G kepada 5G yang perlu ditanggung oleh pengguna, walhal daripada 3G, 4G adalah secara percuma? Apakah langkah kerajaan untuk melindungi hak pengguna? Seterusnya, saya mengalu-alukan kedatangan Pertubuhan Perkumpulan Wanita Tampin, Women Institute Tampin. Selamat datang ke Parlimen. Tampin sentiasa disayangi wanita. Terima kasih Timbalan Di-Pertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Welcome lah Women Institute daripada Tampin. Saya percaya bahawa bukan sahaja Ahli Parlimen Tampin disayangi oleh wanita, tetapi Ahli Yang Berhormat juga seorang pemimpin yang menyayangi golongan wanita. Itu juga sangat-sangat penting. Soalan pertama, memang untuk memastikan bahawa pengguna-pengguna dapatlah apa yang dijanji olehlah syarikat telco. Jadi sepanjang tahun 2023, MCMC akan menjalankan audit di 4,000 lokasi. Dan setakat 30 September, jadi lokasi yang telah MCMC audit adalah sebanyak 3,280 lokasi. Untuk yang baki kami akan habiskan dalam bulan yang akan datang ini. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, kalau didapati bahawa kualiti perkhidmatan tidak memenuhi standard mandatory yang telah ditetapkan olehlah MCMC, jadi surat amaran ataupun notis bolehlah dihantar kepada syarikat telekomunikasi. Tentang charge yang dikenakan oleh syarikat telco, oleh sebahagian syarikat telco untuklah upgrade daripada 4G ke 5G, kerana sebagai contohnya ES dan juga U-Mobile, kalau tak silap saya, mereka tak charge itu. Tetapi Celcom, Digi dan Maxis memang mereka ada charge, dan alasan yang dibagi oleh mereka adalah kerana mereka perlu beli akses 5G ini dari DNB. Jadi sekarang oleh sebab itu mereka cakap is a commercial decision, keputusan komersial untuklah mereka charge RM10 daripada pengguna-pengguna mereka. KKD khasnya YB Menteri telahlah beberapa kali menyatakan bahawa menyerulah syarikat telco untuk waive charge tambahan tersebut, tetapi oleh sebab dia masih adalah satu keputusan komersial, kami harap bahawa syarikat telco akanlah patuhi patuhi nasihat daripada KKD. Kalau tidak, kami akan fikir dan mungkinlah kami akan apa yang MACC boleh buat untuk pastikan bahawa mereka akanlah patuhi permintaan tersebut. Sekian jawapan saya. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Saya jemput Tuan Muhammad Syafizan Hazi Kepli Batan Lupa. Terima kasih Puan Yang Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Timbalan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupar. Lembaga Tabung Haji sentiasa peka dengan menyemak secara terperinci kos-kos menunaikan haji yang terkesan akibat peraturan dan cukai baru yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Peningkatan kos haji tidak dapat dielakkan kerana ianya terdedah kepada faktor-faktor di luar kawalan tabung haji. Ini termasuk kadar inflasi dan percukaian di Arab Saudi,
kadar tukaran mata wang ringgit Malaysia berbanding Saudi Riyal dan dolar Amerika, dan projek pembesaran yang berterusan di Makkah dan Madinah yang menyebabkan banyak bangunan penginapan jemaah haji dirobohkan dan memberi tekanan kepada pasaran harga sewaan. Di samping itu, terdapat juga caj-caj yang dikenakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi bagi pelbagai perkhidmatan yang disediakan untuk kebajikan dan keselesaan jemaah haji di Tanah Suci. Kenaikan kadar cukai tambah nilai value added tax dengan izin Puan Yang di-Pertua di Arab Saudi dari 5% kepada 15% bermula bulan Julai 2020 juga adalah salah satu punca kenaikan kos yang agak ketara. Tabung Haji telah berusaha untuk mengawal peningkatan kos ini dengan memeterai beberapa perjanjian kontrak jangka panjang untuk penerbangan, penginapan, sajian makan dan beberapa perkhidmatan di Arab Saudi. Dengan cara ini, harga dapat ditetapkan untuk satu tempoh masa dan tidak dinaikkan setiap tahun. Iaitu berkaitan dengan kos, Puan Yang-di-Pertua. Yang kedua berkaitan dengan syarat dan kelayakan. Syarat dan kelayakan untuk mengerjakan haji pada tahun 1445 Hijri adalah sama seperti musim haji tahun ini, 1444 Hijri yang lalu, melainkan jika ada peraturan baharu yang dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Antaranya ialah tiada had umur ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi bagi bakal jemaah haji yang ingin menunaikan haji. Setiap bakal haji juga perlu lulus pemeriksaan kesihatan dengan kriteria dan garis panduan kesihatan yang ditetapkan sebelum dibenarkan berangkat ke Tanah Suci. Tabung haji juga sentiasa menasihati para pendeposit dan bakal haji untuk sentiasa merujuk kepada pihak tabung haji bagi mendapatkan maklumat tepat dan terkini melalui platform media sosial dan juga portal laman rasmi tabung haji. Sebagai sebuah institusi Islam yang komited dalam memastikan kebajikan jemaah haji terpelihara, Lembaga Tabung Haji akan terus memberi bantuan kewangan untuk jemaah haji muassasah yang layak. Kos haji, kadar bayaran haji dan bantuan kewangan haji akan diumumkan setelah perbincangan secara menyeluruh dibuat dengan mengambil kira keupayaan dan kedudukan kewangan tabung haji. Terima kasih Puan Timbalan Speaker. Pakatan Lupa. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya adalah berkenaan dengan, saya meneliti jawapan Menteri berkenaan dengan perlu lulus pemeriksaan kesihatan untuk dapat menunaikan fardu haji. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah perincian pemeriksaan kesihatan yang perlu dijalankan oleh jemaah haji untuk mereka melayakkan mereka menunaikan haji. Sebab terdapat isu di mana ada bakal-bakal jemaah haji yang telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan mereka gagal dalam tapisan tersebut yang menyebabkan mereka tidak layak untuk mengerjakan haji. Dan satu lagi adalah apakah jangka masa yang perlu ditunggu oleh jemaah haji yang dah berdaftar, adakah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun untuk mereka menunaikan haji ke Tanah Suci. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Menteri. Terima kasih Puan Timbalan di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Batuan Lupar. Berkaitan dengan kriteria atau syarat-syarat kesihatan yang ditetapkan, untuk makluman ahli yang berhormat, pada musim haji tahun yang lepas, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh bakal haji, iaitu perlu melengkapkan suntikan vaksinasi COVID-19 yang diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi. Suntikan vaksinasi COVID-19 ini juga selaras dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. Pada masa yang sama, tiada had umur ditetapkan. Bakal-bakal haji juga perlu mengambil suntikan vaksin meningokokal dan ia diberikan secara percuma di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia setelah lulus pemeriksaan kesihatan secara keseluruhannya. Tabung Haji dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga menggalakkan
kepada bakal-bakal haji untuk mengambil suntikan vaksin tambahan pneumokokal dan influenza sebagai satu usaha pelindungan tambahan dan ianya boleh diperolehi di fasiliti kesihatan swasta dan perlu ditanggung oleh bakal haji. Yang berkaitan dengan vaksin pneumokal Timbalan Pengerusi, yang ini digalakkan memandangkan keadaan di Arab Saudi yang begitu panas. Jadi sebab itu digalakkan kepada jemaah haji untuk mengambil vaksin tambahan ini sebagai pelindungan. Jadi vaksin-vaksin yang saya sebutkan tadi, yang ini adalah keperluan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun lepas. Setakat pada hari ini belum lagi syarat-syarat kesihatan baru yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi maupun Kementerian Kesihatan. Jemaah-jemaah haji atau bekal-bekal jemaah haji akan dimaklumkan sekiranya ada syarat-syarat tambahan yang baru. Terima kasih. Jalun. Soalan tambahan Yang Berhormat Menteri. Pelaksanaan ibadat haji pada tahun depan 2024 dijangka meningkat dengan kenaikan 11%. Ini menurut laporan daripada Lembaga Tabung Haji. Peserta muasasah dijangka menelan belanja sebanyak 34,000 seorang berbanding 30,850 pada tahun ini. Soalan tambahan saya, apakah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan sebagai satu persediaan jangka panjang untuk mengikat suatu perjanjian kontrak dengan kerajaan Arab Saudi? Adakah kerajaan telah mengadakan perbincangan spesifik dan saya pohon perincian perjanjian yang telah dimeterai untuk tempoh berapa lama dan apakah terma-terma perjanjian yang ditetapkan? Selanjutnya, apakah cara yang sedang dipertimbangkan oleh tabung haji untuk menambah baik proses klasifikasi, yakni pemilihan jemaah haji yang layak menerima bantuan keuangan bersasar, dan bilakah kerajaan akan memuktamadkan cara baru yang sedang dirangka tersebut? Dan akhirnya, Ini bukan perbahasan. soalan. Satu soalan tambahan sahaja. Okey. Adakah kerajaan bercadang untuk mengkaji semula had sebenar jumlah daripada dana pendapatan yang boleh diberikan kepada penerima bantuan keuangan haji, Hafiz, supaya jemaah haji yang masih mampu pergi haji dapat melangsungkan kewajipan tersebut? Sekian soalan saya. Kalau tak dapat jawab semua, boleh bagi jawapan bertulis. Terlalu banyak soalan dalam. Betul. Saya pilih poin paling pengusi. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan-soalan yang dikemukakan tadi. Berkaitan dengan kenaikan kos dan langkah yang diambil, seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi, tabung haji semenjak daripada antara usaha yang diambil untuk memastikan supaya kenaikan kos ini dapat dikawal, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi, kita memang, tabung haji memang telah menandatangani perjanjian-perjanjian untuk mengikat dalam konteks isu penginapan di hotel-hotel di Mekah dan juga di Madinah. Dengan perjanjian yang telah ditandatangani itu untuk tempoh masa yang agak panjang, dengan cara itu kita dapat kawal kos penginapan yang dikenakan kepada bakal-bakal jemaah haji. So yang ini adalah usaha yang diambil berkaitan dengan perincian perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani itu. InsyaAllah nanti saya akan berikan jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Haji Muhammad Hasnizan bin Harun Hulu Selangor. Terima kasih Puan Ketua. 3 orang hilang tampan, soalan saya nombor 8. Puan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat pantun tu jangan. Yang Berhormat Hulu Selangor.
Peraturan-peraturan angkatan tetap pencen, ganjaran dan juga faedah-faedah lain 1982 menetapkan bagi melayakkan seorang askar menerima pencen perkhidmatan. Ia mestilah mempunyai perkhidmatan yang diakui sekurang-kurangnya 21 tahun. Kementerian Pertahanan masih mengekalkan peraturan sedia ada di mana pemberian pencen kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM mempunyai perkhidmatan sekurang-kurangnya 21 tahun bagi memastikan kepentingan perkhidmatan dan kesiapsiagaan ATM sentiasa terpelihara. Namun demikian, di bawah peraturan ini juga membenarkan setiap anggota lain-lain pangkat LLP yang berminat untuk memohon melanjutkan perkhidmatan mereka ke 26 tahun perkhidmatan dan sehingga umur 55 tahun, tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Majlis Angkatan Tentera. Untuk makluman Dewan juga, anggota yang mempunyai perkhidmatan diakui sekurang-kurangnya 21 tahun layak menerima pencen perkhidmatan sehingga 50% daripada gaji akhir pangkat sebenar, manakala anggota yang mempunyai perkhidmatan diakui 26 tahun layak menerima pencen perkhidmatan sehingga 60% daripada gaji akhir. Bagi anggota yang menamatkan tempoh perkhidmatan 12 tahun, 15 dan juga 18 tahun, majoritinya adalah atas pilihan anggota itu sendiri atau pemberhentian atas dasar kepentingan perkhidmatan, iaitu mereka yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan untuk menyambung perkhidmatan. Anggota yang menamatkan perkhidmatan tidak berpencen, iaitu sebelum 21 tahun perkhidmatan juga menerima ganjaran perkhidmatan mengikut kadar yang ditetapkan di dalam peraturan angkatan tetap yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Itu saja jawapannya. Hulu Selangor. Terima kasih YB Tuan Menteri di atas jawapan yang diberi. Jadi soalan seterusnya, soalan tambahan saya. Seawal umur 40 tahun seperti kita tahu bahawa mereka ini akan bersara dalam pangkat. Sudah pastinya pesara ini masih muda lagi dan saya faham akan ada proses peralihan menerusi perhebat mengikut kursus-kursus yang disediakan. Soalan saya, adakah pihak kementerian melihat akan perkara ini yang mana faktor umur menyukarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan? Dan apakah pihak kementerian boleh membantu bekas-bekas tentera ini diserapkan dalam kaki tangan awam mengikut kesesuaian, begitu juga dalam sektor swasta? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor di atas soalan tambahan yang dikemukakan Puan Yang di-Pertua. Untuk makluman Dewan, kita tahu bahawa saya tak nafikan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Hulu Selangor. Bila umur pencen anggota pertahanan kita ini sekitar 41 tahun, 42 tahun itu. Jadi kita tahu dari segi sosial bahawa tanggungjawab cukuplah besar kepada keluarga, lepas itu kepada pendidikan anak-anak dan seumpamanya. Ini adalah satu cabaran kepada kita. Tapi kita tahu bahawa skim ini dibina. Kenapa skim perkhidmatan ini dibina sedemikian rupa? Kalau kita lihat macam 12 tahun, kenapa ada 15 tahun, ada 18 tahun? Kerana dia mengambil kira beberapa faktor, antaranya fizikal. Kita tahu bahawa anggota pertahanan kita memerlukan tahap fizikal yang agak tinggi. Kerana fizikal sering dikaitkan dengan isu-isu yang melibatkan kesihatan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat, mereka sendiri yang memilih untuk berhenti 12 tahun. Kenapa? Kerana mereka sendiri tahu cabaran kepada itu. Itu sebab kalau kita lihat bagaimana kita menguruskan veteran kita, job matching adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita di Perhebat. Seperti mana yang kita maklumkan pada bajet tahun ini dan juga tahun hadapan. Ranger hutan sebagai satu contoh. Antara job matching yang kita lakukan di perkhidmatan awam itu sendiri, begitulah juga dengan beberapa lagi job matching yang sedang kita usahakan. Tapi kita harus ingat bahawa veteran Angkatan Tentera ini 82% memilih bidang keusahawanan. Sebab itu kita cuba upskill dan reskill dia semula. Sebab itu tahun ini kita berikan peruntukan 5 juta untuk upskill dan reskill dia. Supaya bagi saya kejayaan dia dalam kita menguruskan kerjaya kedua itu juga akan memberikan kejayaan masa depan mereka itu juga. Ini antara pertimbangan-pertimbangan kita di samping yang selalu kita ulang tentang aspek kebajikan, perumahan mereka, kesihatan, pendidikan anak-anak dan juga yang seperti mana yang saya sebut tadi dari segi ekonomi mereka. Jadi ini sentiasa kita berikan pertimbangan dan yang terakhirnya adalah penyelesaian kepada mungkin dalam jangka masa terdekat sama ada berpencen atau tidak berpencen, semua yang di bawah garis kemiskinan RM1,169 itu bantuan sara hidup akan diberikan kepada mereka sama ada mereka berpencen ataupun tidak berpencen. Ini dapat membantu sekurang-kurangnya meringankan beban mereka. Itu saja. Kaya Besar. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya faham kepentingan untuk kita memastikan bekas-bekas ATM ini dijaga.
Cumanya persoalan saya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, bagaimana engagement Kementerian Yang Berhormat dengan kementerian sebagai contoh Kementerian Wanita, ada JKM, kerajaan-kerajaan negeri, ada zakat dan Baitul Mal. Kenapa? Apabila mereka mempunyai pencen, mereka juga tidak layak untuk menerima bantuan JKM, bantuan daripada zakat, daripada Baitul Mal. Ini sudah pasti mengengkang untuk kita bantu mereka kerana mereka masih ada anak-anak, itu yang pertama. Yang keduanya, dulu kita ada bantuan awal persekolahan Yang Berhormat Perdana Menteri. Ketika itu kerajaan buat keputusan ada had tertentu untuk mereka menerima bantuan awal persekolahan. Tetapi apabila di Dewan ini dibincangkan perkara itu, Kementerian Kewangan meluluskan bantuan awal persekolahan kepada semua pelajar-pelajar dan termasuk juga bekas-bekas ATM ini juga dahulunya tidak dapat, sekarang dapat. Saya fikir perlu ada satu langkah engagement yang berterusan dan bersasar dengan kementerian-kementerian yang mempunyai ready bantuan ini. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Besar di atas soalan yang dikemukakan. Kita tidak nafikan bahawa antara tanggungjawab kita di Kementerian Pertahanan ini bila kita menguruskan veteran ini adalah kerjasama kita dengan kementerian-kementerian yang lain. Kerana seperti mana yang dibentangkan juga disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawa memang sama ada di peringkat kementerian ataupun di peringkat JLC kerajaan itu harus meletakkan sesuatu tanggungjawab ataupun kota kepada veteran Angkatan Tentera. Sebab itu kita di MINDEF ini, antara tugas dan tanggungjawab kita yang sedang kita lakukan dan kehadapan adalah bagaimana kita boleh menyusun dengan peringkat kementerian. Saya ambil satu contoh macam Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. So veteran kita yang mana mengusahakan bidang-bidang perniagaan di bawah Kementerian Kemajuan Desa, memang kita berikan beberapa peruntukan. Setakat ini kalau kita lihat hampir 200,000 telah kita peruntukkan kepada veteran Angkatan Tentera. JKM begitu juga, saya sebut tentang JKM tadi, memang kita dah berbincang dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya ambil satu contoh pengalaman kita. Orang kurang upaya, sama ada dia yang melibatkan ketenteraan itu ataupun melibatkan sakit dia, bantuan sara hidup kita adalah RM300, sedangkan bantuan orang kurang upaya di JKM itu RM500. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat dia terima RM300, tapi sepatutnya dia boleh terima RM500. Jadi ini antara yang kita bincangkan di peringkat kita dan juga Jabatan Kebajikan itu. Itu sebab macam tadi disebut tentang peranan antara kita dengan kementerian-kementerian itu. Dan yang terbaru kalau kita lihat dengan Kementerian Ekonomi juga. Veteran menyediakan tenaga, Kementerian Ekonomi menyediakan modal, MINDEF menyediakan tanah. Jadi ini sedang kita usahakan supaya kita boleh merancang dalam setiap kementerian itu mempunyai tugas dan tanggungjawab dia bagi memastikan bahawa veteran Angkatan Tentera ini mempunyai ruang kerjaya kedua ataupun ruang seperti mana yang disebut tentang pendidikan dan seumpamanya. Ini semua kita ambil kira. Itu saja maklumat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan Puan Sherlina binti Abdul Rashid Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih. Soalan saya nombor 9. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman Datuk Yang Pertua, Ahli Yang Berhormat, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara melaksanakan inisiatif Kerajaan Persekutuan bagi membantu penghuni-penghuni perumahan strata bertingkat untuk menyelenggara dan membaik pulih kediaman mereka. Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia, singkatannya TPPM, adalah inisiatif untuk membaik pulih dan menyelenggara perumahan berserata kos rendah dan kos sederhana rendah swasta, manakala program penyelenggaraan ataupun program penyelenggaraan Perumahan Malaysia PPP adalah inisiatif bagi membaik pulih dan penyelenggaraan harta bersama perumahan berserata kos rendah dan kos sederhana rendah awam. Kedua-dua program ini meliputi penyelenggaraan perumahan berserata di seluruh negara kecuali di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Penyelenggaraan dan pembaikan adalah merangkumi 10 skop berikut: membaiki atau mengganti lift, membaiki atau mengganti tangki air dan sistem retikulasi, membaiki atau mengganti pipe sanitari, membaiki atau mengganti bumbung,
membaiki atau mengganti tangga atau susur tangan dengan izin handrail, mengecat semula bangunan dan harta bersama, pendawaian semula dan kerja elektrik, membaiki atau mengganti kemudahan atau infrastruktur awam yang melibatkan harta bersama dengan izin common property, mengganti atau membina pagar di sekeliling kawasan pemajuan dan akhir sekali pembaikan cerun di dalam kawasan pemajuan. Di samping TPPM dan PPP, terdapat juga kerajaan negeri dan agensi di bawahnya serta pihak berkuasa tempatan yang mempunyai dana atau tabung khas bagi kerja-kerja penyelenggaraan perumahan strata. Sebarang prosedur dan kelulusan berhubung dana tersebut adalah di bawah bidang kuasa pihak yang berkenaan. KPKT akan terus komited untuk membantu penghuni dalam menyelenggara dan membaik pulih kediaman penghuni agar lebih berdaya huni, selesa dan selamat. Sebagai rujukan untuk Ahli Yang Berhormat, bagi tahun 2023 untuk TPPM bajetnya adalah 44.4 juta ringgit, untuk PPP 46 juta ringgit. Jumlah keseluruhan bagi tahun 2023 adalah sebanyak 90.4 juta ringgit. Untuk belanjawan bagi tahun 2024 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan ditingkatkan kepada 100.4 juta ringgit secara keseluruhan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Saya ada soalan. Bukit Bendera, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya adalah, adakah kementerian bercadang untuk meminda Akta Pengurusan Strata untuk memberi lebih kuasa kepada Pesuruhanjaya ataupun COB, Commissioner of Building, bagi mengurus flat kos rendah yang tiada JMB ataupun MC, memandangkan kes sebegini banyak yang berlaku? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Bukit Bendera. Bagi persoalan berkaitan dengan COB, ini memang antara cabaran yang dihadapi dalam pengurusan harta strata ini. Malah perkara ini juga akan menjadi isu yang sangat mendesak apabila lebih banyak bangunan-bangunan kediaman ini dibina secara berstrata. Melalui kaedah yang ada sekarang ini, sungguh pun dari segi akta itu dikawal di pihak peringkat KPKT untuk pengurusan strata, pelaksanaan juga bergantung kepada kekuatan di pihak berkuasa tempatan. Maka di sini memang menjadi satu isu ataupun cabaran yang perlu kita teliti bagaimana untuk memperkasakan peranan COB, dan perkara itu bukan hanya di peringkat COB semata-mata. Cabaran yang Berhormat sebutkan tadi memang berlaku, iaitu kalau di kos rendah ataupun kos sederhana rendah, kewujudan JMB itu ataupun MC itu pun dah satu masalah. Maka sebab itu dari segi keseluruhan itu, kalau pandangan di peringkat kementerian memang merupakan antara isu yang dibincangkan, sama ada kaedah untuk menambah baik itu kita tengok secara lebih holistik bagaimana menguruskan perumahan, terutamanya melibatkan kos rendah dan sederhana rendah ini, ataupun kepada meminda atau memperkasakan akta yang sedia ada. Tetapi macam yang disebut tadi, walaupun ada akta, kelemahan di peringkat pelaksanaan ini yang kita kena cari ruang, sama ada di peringkat kalangan persatuan penduduk tadi, pengurusannya, maupun di peringkat COB yang terletak ketiga ini dikelolakan di pihak berkuasa tempatan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Hulu Selangor. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Masalah yang berlaku di rumah bertingkat adalah menguruskan bangunan. Ada yang diuruskan oleh JMB, yakni penduduk sendiri, dan masih banyak lagi diuruskan oleh ejen yang dilantik orang luar atas sebab ketidakmampuan untuk menguruskan sendiri oleh penduduk. Soalan saya, adakah kementerian melihat perkara ini secara serius dalam memastikan Badan Pengurusan Bersama JMB dibentuk? Ini kerana menguruskan sendiri lebih menguntungkan penduduk dari diuruskan oleh ejen yang dilantik, dan majoriti mereka adalah dari golongan B40 dan juga M40. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Hulu Selangor. Dalam keadaan menguruskan bangunan yang disebut tadi, kaedah yang sepatutnya adalah apabila kalangan penduduk itu membuat
jawatan kuasanya kalau untuk ketika peralihan tu yang dipanggil JMB dan kemudiannya menjadi MC. Maka perkara itu yang sepatutnya berlaku. Bagi membolehkan MC itu berfungsi, ada komitmen daripada penduduk itu sendiri. Sama ada MC yang akan menentukan contohnya berapa banyak kutipan bayaran bulanan dari segi penyelenggaraan dan sebagainya. Cuma kalau diperhatikan terutamanya di kawasan kos rendah berserata ini, ada kejadian ataupun ketika mana yang MC ataupun persatuan penduduk itu tidak diwujudkan. Jadi sebab itu kalau kita merujuk balik kepada hasrat pengurusan serata itu, menguruskan itu memang diletakkan secara bersama di peringkat penduduk. Tetapi bila perkara itu tidak berlaku, dalam Akta 757 ni di bawah Seksyen 86 memang ada sebut bahawa COB boleh melantik ejen. Yang ini yang akan menjadi pertikaian kerana ejen itu dilantik melalui akta, sedangkan management komiti itu tidak bersepakat ataupun tidak ada keupayaan untuk melantik. Jadi ini isu yang pertembungan yang memang berlaku ketika ini di bawah. Cara untuk kita mengatasi cabaran-cabaran pengurusan rumah serata ini. Jadi kalau tanya saya seperti macam mana jawapan sebelum ini saya jawab, iaitu kita nak tengok ruang sama ada kalau kita betul nak pindah, sama ada secara keseluruhan in total, tapi ada kekangan yang lain. Sebagai contoh yang dibetul, kalau saya boleh contoh sebut, hak memiliki rumah itu memang terjamin bawah perlembagaan. Common property itu dianggap sebagai hak milik pemilik ataupun pemunya lah. Jadi sebab itu kalau kita nak buat keputusan melangkaui kepentingan pembeli ataupun penghuni ataupun pemilik itu akan menimbulkan kerumitan dari segi undang-undang dan sebagainya. Cuma itu adalah cabaran dari segi dasar. Cuma pelaksanaan itu yang kita kena cari jalan untuk tingkatkan keupayaan penduduk menguruskan management komiti MC ataupun JMB tadi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya kita beralih ke soalan yang ke-10. Dipersilakan Datuk Wan Saifuruddin bin Wan Jan Yang Berhormat Tasik Glugu. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Datuk Yang di-Pertua, isu 3R, Race, Religion and Royal, dengan izin merujuk kepada mana-mana kenyataan atau tindakan yang menyentuh isu-isu sensitiviti berkenaan agama, kaum dan institusi diraja seperti yang termaklum di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM memainkan peranan penting dalam usaha untuk membendung penyebaran kandungan berkaitan 3R yang boleh dianggap mengancam keamanan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemantauan isu 3R juga dilaksanakan 24 jam bagi menggena pasti sebarang kandungan yang bercanggah dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Tindakan penguatkuasaan akan diambil sekiranya terdapat kandungan yang menyalahi undang-undang dengan menjalankan siasatan di bawah Seksyen 233 Akta 588. PDRM juga mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap kandungan 3R dengan membuka kertas siasatan di bawah kandung kesesakan Akta 574, Akta Hasutan 1948, Akta 15 dan Seksyen 233 Akta 588. MCMC dengan pelibatan agensi penguatkuasaan seperti PDRM telah menjalankan beberapa sesi libat urus dengan pihak penyedia platform media sosial utama bagi membuka laluan kerjasama dalam membantu menangani pelbagai permasalahan penyalahgunaan platform media sosial termasuklah isu penyebaran kandungan ataupun berita palsu.
Sesi libat urus ini akan dilaksanakan secara berterusan bagi memperkukuhkan dan menambah baik kerjasama yang telah terjalin dalam usaha menggekang penyebaran kandungan yang melanggar undang-undang negara. Selain daripada pengkuasaan undang-undang, MCMC juga mengambil tindakan berdasarkan aduan daripada masyarakat awam berkenaan berita palsu yang disebarkan di platform media sosial. Tindakan penurunan kandungan disusuri olehlah MCMC dengan kerjasama platform media sosial sepertilah TikTok, Facebook, Instagram, X dan YouTube. Bermula dari 1 Januari tahun ini sehingga 31 Oktober 2023, sebanyak 3,752 kandungan telah diturunkan oleh platform media sosial yang berkaitan penyebaran berita palsu dan ucapan kebencian yang bersifat 3R di bawah Seksyen 233 Akta 588. KKD telah menubuhkan task force dengan izin menangani berita palsu pada 1 hari bulan Disember 2022 yang berfungsi bagi memantau berita palsu yang mempunyai kesan negatif terhadap sistem politik, ekonomi sosial, agama, budaya, keselamatan dan kedaulatan negara. Sejak penubuhannya, sebanyak 156 berita yang tidak ditentukan kesahihannya yang melibatkan isu 3R dan yang amat berhormat Perdana Menteri serta pentadbiran telah dikenepasti. Pemantauan, tindakan pentadbiran dan tindakan undang-undang diselaraskan oleh pelbagai agensi termasuk PDRM dan Jabatan Peguam Negara Malaysia AGC. Sehingga 1 hari bulan November tahun ini, sebanyak 75 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM berkaitan penyebaran berita palsu dan isu 3R di mana 45 kes telah selesai dan sebanyak 30 kes masih dalam siasatan di peringkat PDRM, AGC dan juga MCMC. Selain itu, langkah advokasi dan kesedaran untuk mendidik masyarakat supaya menilai kesahihan sesuatu berita dengan menyamak fakta dengan sumber yang rasmi sebelum perkongsian dilakukan menerusi video maupun gambar di platform media sosial. Antara usaha advokasi ialah membangunkan portal untuk semak fakta iaitu portal sebenarnya.my yang dibangunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan portal MyCheck Malaysia yang dibangunkan olehlah bernama serta penerbitan program Buah Bicara Pastikan Sahih dan jugalah segmen Biar Betul di LTM. Sekian jawapan saya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri Yang Berhormat. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri juga. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya nak tanya, adakah Yang Berhormat bersetuju sekiranya rakyat di luar sana mengatakan bahawa dalam melaksanakan peraturan berkaitan dengan 3R ini, kelihatan seolah-olah ada berat sebelah di pihak kerajaan. Contohnya kalau kita bercakap mengenai hak untuk membantu kaum India, itu perkara yang bagus. Hak membantu kaum Cina di kampung-kampung baru contohnya, itu perkara yang bagus. Tapi apabila bercakap mengenai hak orang Melayu, maka tiba-tiba ia menjadi 3R. Itu menimbulkan salah faham di luar sana mengenai kesungguhan pihak kerajaan menjalankan takbir urus dengan cara yang adil dan saksama. Di waktu yang sama ada juga menteri-menteri contohnya yang apabila kita bercakap mengenai kesalah laku tata etika, minum alkohol di depan khalayak ramai, kita bercakap mengenai etika sebagai menteri. Dia sendiri yang incite racial and religious divide. So, jadi ini menyebabkan di pihak kerajaan dilihat tidak adil. Malahan apabila bercakap mengenai berita palsu tadi, saya buat aduan sejak 12 Julai tahun 2023. Sehingga hari ini tidak ada tindakan daripada MCMC. Sedangkan kalau sekiranya yang tidak berkait dengan atau yang mendera atau memfitnah Perikatan Nasional, hari ini timbul, malam ni juga dia akan turunkan ataupun ambil tindakan. Ini menyebabkan ada rasa tidak adil. Dan saya harap Yang Berhormat Menteri boleh bagi komen, adakah Yang Berhormat Menteri setuju bahawa ada ketidakadilan dalam pelaksanaan tersebut? Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Saya kurang setuju dan tidak dapat setuju denganlah kenyataan yang berhormat kerana saya percaya bahawa apabila kita turunkan kandungan yang posting di social media itu, kebanyakan kes tersebut, kalau saya kongsi dengan yang berhormat, saya percaya bahawa ahli-ahli yang berhormat yang duduk di sebelah sana juga akan setuju denganlah tindakan yang telah diambil olehlah PDRM ataupun MCMC. Kalau yang berhormat menyatakan bahawa kalau kritikan ataupun tuduhan palsu terhadap yang sebelah sini akanlah diturunkan serta-merta, saya nak tanya, ucapan daripada ahli parlimen kepala batas itu sampai hari ini masih di YouTube, masih lagi di social media. Kita tak padamkan, tetapi sampai hari ini beliau masih tidak dapat untuklah Yang berhormat di korum. Yang berhormat Arau duduk. Yang berhormat Menteri, pendekkan jawapan. Jadi saya rasa tuduhan yang dibuat olehlah yang berhormat tadi, saya rasa kurang adil kerana tak ada bukti yang menyatakan bahawa sekarang dalam media sosial tak bolehlah kita nampak sebarang kritikan terhadap kerajaan perpaduan. Kalau yang berhormat rasa bahawa sebagai seorang non-Muslim, bukan Muslim, minum arak telahlah melanggar tata etika, saya rasa KSN kita akanlah bagilah nasihat kepada menteri yang berkaitan. Tetapi sekiranya tak ada, mungkinlah yang berhormat boleh bantulah saya. Mana bahagian dalam takta etika yang menyatakan bahawa sebagai seorang menteri ataupun timbalan menteri, walaupun kami bukan beragama Islam, kami langsung tidak boleh meminum arak. Sekian sahaja jawapan saya. Soalan tambahan. Yang berhormat Keluang. Terima kasih Timbalan Tuan Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Timbalan Menteri, apa langkah kementerian boleh lakukan lagi memandangkan isu 3R dan berita palsu, khasnya berita palsu yang berkaitan dengan isu 3R, kadang-kala dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sendiri, oleh pemimpin masyarakat sendiri. Jadi misalnya tadi yang berhormat pun bangkitkan isu yang berhormat Kepala Batas yang sebar berita palsu terus terang di luar sana untuk seolah-olah berita palsu itu adalah benar sehingga dia sendiri percaya itu yang benar. Sehingga tahap ni, jadi saya minta pandangan Timbalan Menteri bagaimana boleh kita meningkatkan kesedaran ataupun celik media, celik digital ataupun literasi media antara semua wakil rakyat supaya tiada orang lagi sebar berita palsu ataupun disinformasi untuk menipu rakyat Malaysia. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih ahli yang berhormat kerana ataslah soalan tambahan tersebut. Itu memang adalah satu cabaran yang cukup besar untuklah sesebuah kerajaan. Bukan sahaja kerajaan Malaysia tetapi saya percaya untuk kerajaan-kerajaan di negara yang lain. Kalau seseoranglah ahli yang berhormat, sebab kita lah sepatutlah menjadilah teladan sebagailah seorang pemimpin. Kami pun tak pandai untuklah semak fakta. Dan kita pun sendirilah percayalah berita palsu. Bagaimana dengan orang yang di luar sana yang kita mempunyai begitu ramai pengguna media sosial. Sebenarnya usaha untuk mendidik masyarakat memang ada. Memang ada. Sepertilah di bawah MCMC, kami ada program Klik dengan Bijak dan telah dijalan sejak tahun 2022. Mungkinlah saya perlu sesilah satu MCMC perlulah sedia satu sesi dan menjemputlah semua ahli-ahli parlimen termasuklah ahli parlimen kepala batas untuklah menyedari, menghadiri sesi tersebut supaya kami sebagailah pemimpin di sini, kita perlulah tunjuk bahawa sebelum kita menyebar apa-apa berita, biarlah kita buat semakan terlebih dahulu. Ingatlah ini tagline, tidak pasti jangan kongsi. Ini adalah tanggungjawab seseorang ahli parlimen dan juga seorang rakyat ataupun netizen yang bertanggungjawab. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Yang betul peraturan mesyuarat 366 mengenai menimbulkan sangkaan jahat. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam menjawab soalan saya mengatakan bahawa imply seolah-olah saya mengatakan orang bukan Islam tak boleh minum arak. Komen saya bukan mengenai itu. Saya bercakap mengenai seorang pemimpin yang sepatutnya menunjukkan contoh yang baik dan tidak menimbulkan akhlak-akhlak yang buruk di luar sana apabila disaksikan oleh rakyat. Saya tak sebut langsung mengenai hak orang bukan Islam minum arak. Jadi komen Yang Berhormat Menteri seolah-olah mengatakan saya itulah kenyataan saya. Saya mohon Yang Berhormat Menteri tarik balik itu.
Pandangan saya adalah macam ni, Yang Berhormat. Adakah anda rasa, Yang Berhormat rasa bahawa seseorang ahli parlimen ataupun Yang Berhormat Menteri, duduk kejap. Biar saya selesaikan ni. Baik. Yang Berhormat Tasik Gelugur, aspek yang telah dibangkitkan di bawah 36.6 tu, saya sarankan usulkan. Saya nak meneruskan atur perkara majlis. Baik. Terima kasih, Yang Dipertua. Saya nak bagi sedikit penjelasan, Datuk Yang Dipertua. Saya nak tanya ahli yang berhormat, sama ada seorang non-Muslim minum arak adalah tindak laku yang buruk. Itu sahaja. Yang Berhormat Menteri, saya telah... Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat 36. yang mana satu? Dia sangka buruk kepada ni. Jawapan menyangka buruk. Dia seorang menteri. Yang Berhormat. Dia jawab di pentas politik. Yang Berhormat, saya telah nyatakan tadi. Ya. Mana-mana Yang Berhormat tidak berpuas hati dengan apa yang telah dinyatakan oleh mana-mana wakil rakyat, saya telah putuskan masa saya putuskan tempoh hari. Usulkan. Terima kasih. Dan ini keputusan yang bagus. Perkara yang paling mustahak dalam 36.6 tu, frasa yang dinyatakan itu. Usulkan ya. Jangan kita langgar-langgar lagi kerana aturan majlis mesyuarat kita pada hari ini padat. Ya. Yang Berhormat, sebelum saya meneruskan kepada usul oleh Menteri, saya mempersilakan Yang Berhormat jempol untuk mengalukan pelawatnya. Belum sampai lagi. Belum. 12 suku. Baik. 12 suku. Baik, Yang Berhormat jempol. Jempol, yang ada ni pun orang negeri juga ni. Apa dia? Ada ni orang negeri juga. College Vocational Ampangan. Okey, saya meraihkan semua yang hadir. Tapi jempol sebentar lagi lah. Ditangguhkan dulu. Terima kasih. Baik. Kadang dalam tempoh tu kita nak kena ada jolokan ketawa sikit. Kalau tidak serius dalam Dewan. Ya. Baik, saya persilakan untuk Ya, sekarang ini sedang berlangsungnya sesi pertanyaan jawab lisan bagi soalan tambahan. Anda boleh menonton kami di saluran berita RTM di RTM Klik dan juga penstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, beralih ke aturan urusan mesyuarat bagi pertanyaan jawab lisan. Soalan pertama dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Sibu kepada Menteri Luar Negeri. Apakah kaedah yang diambil untuk meningkatkan kesedaran masyarakat untuk mengelak penipuan pekerjaan di Kemboja dan juga Myanmar yang sering kali berlaku dan apakah antara tindakan kerajaan bagi menyelamatkan mereka? Jawapan bagi persoalan tersebut, isu tawaran pekerjaan atau dengan izin job scam bersifat dengan izin cross-cutting memerlukan tindakan dengan izin whole of government approach. Satu jawatan kuasa telah pun ditubuhkan bagi menyelesaikan isu sedikit penipuan tawaran pekerjaan dengan melibatkan semua agensi berkaitan. KLN telah pun memanfaatkan pelbagai platform yang tersedia seperti media sosial, media massa, media arus perdana dan hebahan secara fizikal bagi mempertingkatkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan isu ini. Antara usaha lain juga dilakukan adalah menggunakan infografik dan juga video serta dokumentari pengalaman sebenar mangsa berkenaan dengan izin job scam sehingga 3 November ini seramai 518 mangsa telah pun berjaya diselamatkan. Disusuli dengan soalan seterusnya oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Sungai Petani meminta Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan menyatakan cabaran penguatkuasaan semasa Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 Akta 118. Jawapan bagi persoalan tersebut, antara cabaran dan melaksanakan penguatkuasaan pemajuan perumahan mengikut Akta 118 terdapat beberapa perkara, antaranya pembinaan rumah 4 unit dan ke bawah, periklanan dan penjualan rumah oleh pemaju atau ejen jualan sebelum kelulusan permit iklan dan jualan diluluskan, seterusnya pengambilan bayaran pendahuluan oleh mana-mana pihak, seterusnya penjualan rumah selepas memperolehi sijil perlakuan dan banyak lagi. Baik, usai selesai sesi pertanyaan jawab lisan, Dewan akan diteruskan dengan sesi perbahasan peringkat jawatan kuasa
kuasa. Antara kementerian yang terlibat adalah Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baik, anda boleh terus saksikan kami sehingga selesai sesi persidangan untuk hari ini. Anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM, di RTM Klik ataupun penstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda. Sampai di sini saja, hingga berjumpa lagi esok. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Assalamualaikum. Bentara. Terima kasih, Bentara.